Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pencurahan Roh Kudus, termasuk peristiwa Pentakosta yang banyak diperbincangkan dalam dunia kekristenan. Setiap aliran dalam kekristenan memiliki pandangannya sendiri mengenai Pentakosta. Insan Pentakosta percaya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Roh Kudus, seperti yang ada dalam Alkitab, khususnya kitab Kisah Para Rasul, masih terjadi sampai hari ini dan dapat terjadi beberapa kali. Ini termasuk pencurahan Roh Kudus itu sendiri, karya-karya dan mujizat yang dikerjakannya. Banyak istilah pergerakan yang telah didefinisikan oleh para ahli. Yang pertama, Dr. Peter Wagner. Dia menggunakan istilah Third Wave Movement, di mana Azusa Street dikatakan sebagai gelombang pertama, gerakan karismatik sebagai gelombang kedua, dan pemulihan tanda-tanda dan mujizat sebagai gelombang ketiga. Yang kedua, Dr. Billy Wilson, presiden dari ORU dan co-chair Global Empower 21, menggunakan istilah Fourth Wave atau gelombang keempat untuk menggambarkan kegerakan Roh Kudus masa kini dan masa depan. Beliau menempatkan Azusa Street sebagai gelombang pertama dan masa kini sebagai gelombang keempat. Yang ketiga, Dr. Tim Hill, General Overseer dari Church of God Cleveland, Tennessee, menyatakan visi bahwa amanat agung akan dituntaskan dengan kuasa Pentakosta di masa kini. Garis besar dari semua pembahasan di atas mengenai pekerjaan Roh Kudus di masa yang akan datang adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus hanya bisa diselesaikan dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu kita sangat merindukan adanya lawatan Roh Kudus yang secara luar biasa di masa kini dan yang akan datang. Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo juga mendapatkan visi dari Tuhan mengenai apa yang Roh Kudus akan dan sedang kerjakan di masa-masa ini, yaitu yang disebut dengan Pentakosta ketiga. Yang menarik untuk dibahas adalah apa yang membedakan visi ini dengan yang diutarakan oleh para hamba Tuhan Pentakosta karismatik lainnya. Visi Pentakosta ketiga adalah keberlanjutan dari peristiwa Pentakosta yang terjadi di kamar atas Yerusalem sebagai Pentakosta pertama. Berlanjut ke peristiwa di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan sekarang kita ada pada masa Pentakosta ketiga. Kita perlu memperhatikan ciri-ciri dari Pentakosta yang pertama sebagai indikator dalam menganalisa berbagai kegerakan Roh Kudus yang terjadi semenjak Yerusalem sampai hari ini. Ciri-ciri yang dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta adalah, pertama, bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 8 sampai yang ke-11, orang Yahudi diaspora dan mereka yang tinggal di Yerusalem datang dan menghadiri kejadian Pentakosta itu. Tercatat juga ada orang Kreta dan orang Arab ada di sana. Saat pertobatan dan penuaian terjadi di Yerusalem, 3.000 orang bertobat dan gereja mula-mula pun bangkit. Yang kedua, penekanan terhadap bahasa roh atau glosolalia dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, ketika para murid dibaptis Roh Kudus, maka mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Lukas menekankan apa yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal yang kedua sebagai model untuk pencurahan Roh Kudus pada zaman itu dan juga zaman selanjutnya. Kita melihat ini di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 46 dan 19 ayat yang ke-6. Kata glosais yang sama juga digunakan. Sepanjang kisah kitab Kisah Para Rasul, kita melihat bagaimana Roh Kudus menyertai kesaksian dan pemberitaan firman dengan tanda dan mujizat. Yang ketiga, memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Ketika Petrus berkhotbah di depan orang-orang Yahudi dan penganut agama Yahudi itu, dia menutup dengan tantangan keselamatan dan 3.000 orang bertobat. Sejak itu pemberitaan Injil merebak ke berbagai penjuru dunia. Berdasarkan ketiga ciri-ciri tersebut, maka kita dapat melihat apakah kegerakan-kegerakan tertentu dalam sejarah kekristenan dapat dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta. Banyak kegerakan oleh Roh Kudus terjadi dalam sejarah kekristenan. Ada di Swedia, ada di Australia, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Namun, kegerakan-kegerakan luar biasa tersebut hanya memenuhi 1 atau 2 dari 3 ciri-ciri peristiwa Pentakosta. Barulah peristiwa Azusa Street yang menunjukkan pemenuhan dari 3 ciri-ciri peristiwa Pentakosta tersebut. Jadi,
ada satu perbedaan antara kegerakan dengan peristiwa Pentakosta. Di dalam satu kegerakan, Roh Kudus bergerak untuk satu maksud, tujuan, wilayah, dan bangsa tertentu. Namun dalam peristiwa Pentakosta, maka tujuannya adalah untuk memenuhi ketiga ciri-ciri yang ditunjukkannya melalui peristiwa Pentakosta pertama dan kedua. Bagaimana dengan Pentakosta ketiga? Visi ini disampaikan pertama kali di Empower 21 Kongres Asia 2013 dan kembali ditekankan pada Empower 21 Kongres Asia 2018. Pentakosta ketiga sudah diterima begitu luas oleh bangsa-bangsa. Pada saat itu tercatat ada 44 bangsa yang hadir untuk menerima dari Roh Kudus mengenai adanya Pentakosta kembali, yaitu Pentakosta ketiga. Dan mereka masing-masing membawa api itu kembali ke bangsa mereka sendiri. Pengakuan juga datang dari komunitas Kristen dari berbagai aliran kekristenan terhadap Pentakosta ketiga secara global. Sekarang, kita memahami apa yang menjadi kerinduan dari visi Pentakosta ketiga. Ini adalah kerinduan agar apa yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 terjadi lagi dengan lebih dahsyat dan besar sekarang. Gereja tidak lagi terpetak-petakan atas dasar suku atau wilayah. Umat Tuhan mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus menyertai mereka sehingga dengan demikian amanat agung diselesaikan. Ini yang seharusnya menjadi visi dan kerinduan semua orang yang menyatakan dirinya sebagai murid Yesus Kristus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.弟兄姊妹平安。无论我们在何处，我们都要敬拜赞美我们的主，因为那是我们的 DNA， 一个敬拜者、赞美者，而且我们都是得胜者。来，我们开始我们的聚会，我们预备我们的心，把一切最好的献给我们的上帝。哈利路亚！来，我们一起赞扬主耶稣。
我们赞扬你，敬拜尊你为主为王，为荣建立在我们当中，不尽的赞美高举你，耶稣，我们赞扬你，耶稣，我们赞扬你，敬拜尊你，敬拜尊你为主为王，为荣建立在我们当中，不尽的赞美高举你，来举起你的手说，敬拜与赞美充满你宝座，敬拜与赞美充满你宝座，敬拜与赞美充满你宝座，耶稣圣主是万王之王。让我们的敬拜使神的宝座坐在我们每一个人的家中。耶稣，我们赞扬你，敬拜尊你为主为王，为荣建立在我们当中，不尽的赞美高举你，耶稣，我们赞扬你，敬拜尊你，敬拜尊你为主为王，为荣建立在我们当中，不尽的赞美高举你，敬拜与赞美充满你宝座，敬拜与赞美充满你宝座，敬拜与赞美充满你宝座，耶稣圣主是万王之王，敬拜与赞美，敬拜与赞美充满你宝座，敬拜与赞美充满你宝座，敬拜与赞美充满你宝座，耶稣圣主是万王之王。来，我们一起来敬拜主耶稣，我们敬拜你，耶稣，我们赞美你。呀啦啦啦啦啦吧，哈利路亚。哈利路
拜与赞美充满你宝座，敬拜与赞美充满你宝座，耶稣神主是万王之王，敬拜与赞美充满你宝座，敬拜与赞美充满你宝座，充满你宝座，敬拜与赞美充满你宝座，耶稣神主是万王之王，耶稣神主是万王之王，耶稣神主是万王之王。哈利路亚！耶稣，你是万王之王，万主之主，除你以外没有别的神。主，我们欢喜快乐，因为你拯救我们，你帮助我们，你使我们得力，而且我们能够成为得胜者。哈利路亚！一起说阿门。来，我们带着感恩的心进入神的殿。我带着感恩的心进入他恩典的门，赞美歌声充满他庭院。我确信这是神所定的好日子，我要欢呼，因他使我喜乐。我带着感恩的心进入他恩典的门，赞美歌声充满他庭院。我确信这是神所定的好日子，我要欢呼，因他使我喜乐。哈利路亚！他使我喜乐，哦，他使我喜乐，我要欢呼，因他使我喜乐。哦哦，他使我喜乐，哦，他使我喜乐，我要欢呼，因他使我喜乐。喜乐不是因为状况，喜乐因为神。我带着感恩的心进入他恩典的门，赞美歌声充满他庭院。我确信这是神所定的好日子，我要欢呼，因他使我喜乐。他使我喜乐，哦，他使我喜乐，我要欢呼，因他使我喜乐。哦哦，他使我喜乐，哦，他使我喜乐，我要欢呼，因他使我喜乐。他使我喜乐，哦，他使我喜乐，我要欢呼，因他使我喜乐。哦哦，他使我喜乐，哦，他使我喜乐，我要欢呼，因他使我喜乐。我要欢呼，因他使我喜乐。我要欢呼，因他使我喜乐。哈利路亚！我们都是犹大的子民，敬拜赞美的子民。哈利路亚！让神的喜乐充满我们每一个人。耶和华赐下欢欣快乐，无限的喜乐充满我。一起说新的声音哦，新的声音已浇灌下来，哈利路亚，高声欢呼。
请来领受神的应许，好不好？神的应许，赐给有大的后裔，是祷告的子民，这是我们的 DNA。敬拜与歌颂赞美，这是美好等候的时刻。上帝的话如今已应验，庄稼已成熟，歌主在收割，已经临到世界各地。我领受神的应许，赐给有大的后裔，是祷告的子民，敬拜与歌颂赞美，这是美好等候的时刻。上帝的话如今已应验，庄稼已成熟，歌主在收割，已经临到世界各地。哈利路亚！耶和华之下欢喜快乐，无限的喜乐充满我，心的山有依旧关下来。哈利路亚！高声欢呼，耶和华之下欢喜快乐，无限的喜乐充满我，心的山有依旧关下来。哈利路亚！高声欢呼，耶和华之下欢喜快乐，无限的喜乐充满我，心的山有依旧关下来。哈利路亚！高声欢呼，哈利路亚！高声欢呼，哈利路亚！高声欢呼。我们的主是美好的主，在任何环境、任何环境、任何困境，他与我们同在。让我们一生都敬拜他，一生荣耀他。美好的救主，患难时刻你是随时的帮助，主你赐的平安胜过这世界，一生信靠你，不怕任何风浪，信实的天赋看顾我心灵，使我能够得坚固。你照亮我道路，引导我的脚步，我全部生命都愿顺服。我要永远敬拜你，在我生命中你永远都是唯一，没有人能够取代你，我亲爱救主，有谁能够叫我与你分离？我要有主敬拜你，愿你永远能喜悦我的生命，求你满足我的渴慕，愿紧跟随我救主。主啊，你是美好的主，美好的救主。美好的救主，患
难时刻，你是随时的帮助。祝你赐的平安，胜过这世界。一生紧靠你，不怕任何风浪。信实的天赋，看顾我心灵，使我能够得坚固。你照亮我道路，引导我的脚步，我全副生命都愿顺服。我要永远敬拜你，在我生命中，你永远都是唯一，没有人能够取代你，我亲爱救主。有谁能够叫我与你分离？我要不住敬拜你，愿你永远能喜悦我的生命，求你满足我的渴慕，愿紧跟随我救主。主啊，我要永远的敬拜你，耶稣。我要永远敬拜你，在我生命中，永远都是唯一，没有人能够取代你，我敬爱救主。有谁能够叫我与你分离？一起来说，我不住敬拜你，我要不住敬拜你，愿你永远能，愿你永远喜悦我的生命，喜悦我的生命。Yes Lord， 求你满足我们的渴慕，我的渴慕。Yes Lord。愿紧跟随我救主，我要永远敬拜你，我生命中你永远都是唯一，没有人能够取代你，我敬爱救主。有谁能够叫我与
Shalom saudara-saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan dalam ibadah Mandarin Service, dan saya Pastor Ten Willing Haryanto senang dapat berjumpa dengan saudara kembali dalam satu ibadah yang tentunya Tuhan hadir sekalipun saudara mungkin tidak bisa ada di dalam sebuah gedung, namun percayalah bahwa di mana saja saudara berada, sementara saudara membuka hati untuk firman Allah, maka Tuhan akan berbicara banyak, memberkati jiwa kita, memberikan kekuatan, penghiburan, sehingga kita akan kuat di dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，在这里虽然说我们不是在实体教会的做礼拜，但是我相信在神祝福的满满之下，弟兄姐妹都是处在神的保护之下。我呢在这里Pastor Willie Dan， 还有很感谢大家今天可以跟大家一起在这里分享神的话语，以及神要教导我们今天要如何经历我们的人生。 Hari ini Tuhan mau menuntun perjalanan hidup kita 主耶稣要带领我们的人生， dengan satu ajakan dari Tuhan 透过神的一个邀请。 agar kita dapat bertahan dengan iman kita sekalipun ada kesulitan. 使得在我们困难当中，用我们的信心，我们可以坚持之下。 Percayalah bahwa Tuhan sanggup memberi kita kemenangan. 请相信主耶稣有办法把胜利摆在我们的这一边。 Mengapa dia bisa memberi kita kemenangan? 为什么他有办法给我们胜利呢？ Bagi Allah tidak ada yang sukar. 对主耶稣来说，对神来说，没有不可能的事。 Langit dan bumi saja bisa diciptakan oleh dia. 天上还有地上所有的一切，都是他所创造出来的。 Dari yang tidak ada menjadi ada, 从无的，从没有的变成有。 maka bagi Allah tidak ada yang mustahil. 所以对神来说，没有不可能的事。 Bahkan firman Allah katakan pada waktu kita mengalami pencobaan, 真是神的话语这么说的：当我们试探中， Tuhan akan memberi kita jalan keluar. 主耶稣必定开一条新的路给我们。 Sehingga setiap persoalan pasti ada jalan 使得 keluar. 所有的问题必定有它的解决的 Setiap 路， masalah pasti ada jalan 它 keluar. 所有的问题必定有它的出路。 Jadi percayalah bahwa Tuhan sanggup memberi kemenangan. 那么，请相信神有办法把胜利降在我们的身上。 Pengalaman Daud memberitahu kepada kita 大卫的一个经历来教导我们： bahwa ketika Daud menghadapi kesulitan, Tuhan memberi dia kemenangan. 当大卫面临了一个困境的时候，神把胜利降在他的身边。 Pengalaman Daud itu ditulis dalam Mazmur pasal yang ke-6. 在这个大卫的经历呢，写在诗篇第6章。 Kalau saya membaca dalam bahasa Indonesia itu di ayat yang ke-7. 如果说我在印尼文的经文读的说是在第7节，但是在我们的中文是在第6节。 Di sana dikatakan lesu aku karena mengeluh. 我在里面所说，因为我哀想而困乏， Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. 我每夜流泪，把床榻飘起。 Aku membanjiri 我把这一些都湿透了， aku membanjiri 我把这些吃透了， ranjangku. 我的榻。 Jadi saudaraku, begitu berat beban yang dialami oleh Daud. 那么可以知道说，大卫有多重的重担在他的肩膀上。 Saya percaya saudara mungkin tidak alami seperti yang Daud alami. 我相信我们大家没有经历大卫所经历的这些困境， Ranjang Daud dibanjiri oleh air matanya. 可以想象他的床榻已经被湿透了。 Dan itu dialaminya dan dilakukannya setiap malam. 这个是他经历的，而且每一夜每一日他都是经历着。 Makanya tidak heran dia berkata lesu karena aku mengeluh. 那么他说我已经乏了， Berarti bebannya terlalu berat harus dia jalani dalam 可 hidup 见 ini. 他的人生的重担极大的大。 Nah mungkin saudara juga berkata, saya juga alami Pak. 如果可能你也这么说，先生，我也是经历啦。 Ada berita baik untuk saudara hari 但 ini. 是今天有好消息要分享给大家， Tuhan sanggup memberi saudara 主 kemenangan. 耶稣有办法把胜利降在你的身边。 Sebelum kita akan melihat bagaimana Tuhan melakukan itu, 来，我们来看神怎么样在我们的 mungkin 心 saudara 上。 bertanya, 可能 beban 你在问， apa yang dialami oleh Daud? 那大卫到底有什么样的重担呢？ Kalau saudara membaca dalam bahasa Indonesia ayat yang ketiga, 如果说在印尼文第3节，在我们中文第2节里面是这么说的， maka Daud sedang merana. 在里面大卫是真的痛苦中。 Di dalam ayat yang 3 juga,
它里面也写着， Dikatakan bahwa Daud dalam keadaan sakit. 他在里面大卫是在病痛。 Jadi saudaraku, dia menghadapi satu masalah yang begitu berat, dia merana dan dia sakit. 他在里面说，他面临了一个极大的重担，他觉得乏了，他也觉得在生病中无力了。 Dan mungkin sakitnya begitu parah. 可能他所得到的病痛是很无助的。 Kalau saudara hari ini dalam keadaan sakit, 如果说今天你是处在这样的状况之下， saudara ada di rumah atau di rumah 不 sakit, 管是你在家里或者你在医院， apapun penyakit 不 saudara, 管你的病痛是哪一种， percayalah Tuhan sanggup melakukan mujizat untuk 但 saudara. 请相信神有办法把他的奇迹降在你的身 Dan yang 上。 berikutnya bahwa Daud mengalami kondisi hidup seperti yang tadi kita telah baca, dia mengalami kelesuhan yang begitu berat. 刚才我们也念了，在第2节中文版的时候，他说我乏了，我累了。 Dan di dalam ayat yang ke-8 dalam bahasa Indonesia dikatakan juga Daud mengalami sakit hati. 在第7节，在我们的中文的那个经文里面是说他是失望了， Dia sakit hati karena mungkin saja dihina oleh banyak orang. 或许他会觉得失望，他会觉得伤透了心，是因为别人侮辱他。 Dia sakit hati bisa saja karena kehidupannya mengalami kerugian dari orang lain yang memperlakukan kepada dia. 他伤透了心，也有可能是因为别人而造成的， Mungkin saja dia sakit hati karena begitu direndahkan oleh orang lain. 也有可能是因为别人看扁了他， Dia merasa sakit hati. 他觉得伤痛了他的心。 Kalau saudara hari ini sedang mengalami sakit hati, 如果今天你也是在这样子的状况之下， saudara mengalami kekecewaan, 你觉得失望了， saudara mengalami kepahitan, 你觉得这个人生真苦， ambillah sebuah keputusan hari ini, 那么做一个决定吧， saudara berusahalah untuk mengampuni dan melupakannya. 请你饶恕那一些事，以及忘记那件事。 Tanpa keputusan saudara, maka saudara akan tetap ada di dalam satu situasi, 如果你没有做出一个决定的话，你仍然还处在那个 saudara 状况， akan tetap menangis di atas ranjang saudara 那么 setiap 你 hari. 还会一直在你的毯子上一直流泪， Mintalah pertolongan dari Tuhan, 请求主耶稣的帮助， sehingga kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. 使得我们有办法饶恕对我们做不好的人。 Sehingga kita bisa mengampuni orang yang telah mempersulit dan merugikan kehidupan kita. 甚至我们有办法对那一些对我们不利的人原谅他们。 Saya tahu itu sulit. 我知道那个不简单， Saya tahu itu tidak semudah membalik tangan. 我知道那个不只是说把你的手臂上把它 Tapi 翻 dengan 过来。 kekuatan dari Tuhan, Tapi- saudara pasti sanggup. 记住，当你用神而来的力量，你有办法做得到。 Daud alami kemenangan dari situasi hatinya yang sakit. 大卫有办法从他的伤痛的心之后出来，成为得胜 Nah 者。 sekarang pertanyaannya, bagaimana saya bisa mempertahankan kepercayaan saya kepada Tuhan? 那么这个问题就来了，我如何可以保持我的信心在于神呢？ Tuhan sanggup memberi aku kemenangan. 神有办法把胜利降在我的身 Aku 上。 percaya itu. 我相信那一些。 Yang pertama, saudaraku, 第一件事是， percayalah bahwa Tuhan penuh dengan belas kasihan. 请相信神是一个怜悯的神。 Kalau saudara membaca dalam ayat yang ketiga dalam bahasa Indonesia dan ayat kedua dalam bahasa Mandarin, 在印尼文第3节，在中文是第2节，是这么说的。 Daud berkata, kasihanilah aku Tuhan. 大卫是这么说的：主耶和华，求你怜悯我吧。 Daud berkata, kasihanilah aku Tuhan karena dia tahu hati Tuhan penuh dengan belas 他 kasihan. 相信，当他呼唤那句话的时候，他相信神的心里是充满了满满的怜悯的 Daud 心。 berkata, kasihanilah aku karena dia tahu Allah penuh dengan kasih dan sanggup untuk menolongnya. 再一次，大卫相信，当他呼唤神怜悯我呀，他清楚知道神是一个怜悯的心，有办法医治他。 Saudaraku, Daud waktu itu sudah jadi raja. 那时候弟兄姐妹，大卫是一个王了 Tentunya 耶。 ada banyak pengawal, ada banyak prajurit, ada banyak penasehat, ada banyak orang-orang hebat di sekeliling dia. 当然，在他的周围很多奇妙的士师啦，很多他的士兵啦，都是在他的周围的。 Mengapa dia minta belas kasihan dari Allah? 那么他为什么请求神给他怜悯呢？ Karena Tuhan belas kasihannya begitu suci dan
tidak pura-pura. 因为神所赐下来的怜悯是纯真的一个怜悯的心。 Ada banyak orang-orang di sekeliling kita mungkin ketika dia menunjukkan kasih, tapi dia memberikannya dengan pura-pura. 许多在我们周围，没错，他可能也是会怜悯我们，但是他的态度可能是虚伪的。 Dan kekuatan dari kasih Allah itu kekal, saudaraku. 因为从神而来的力量是永恒的。 Kapan saja saudara memerlukan kasih Allah dan belas kasihan Allah, maka semuanya itu akan terjadi karena Allah tidak pernah kehabisan belas kasihan. 任何状况、任何时间，你需要神所怜悯你的话，他随时都在，他随时都有办法赐下他的怜悯于我们。 Kalau saudara hari ini memerlukan belas kasihan Allah, datanglah kepadanya dan katakan, Tuhan, aku perlu Engkau mengasihani aku. 如果今天弟兄姐妹你需要这种怜悯的话，来吧，我们请求我们的主耶稣，跟他说：“主呀，请你怜悯我们吧。” Nah, yang kedua, saudaraku, 第二个的是这么说 percayalah 的， bahwa Tuhan itu dekat dengan kita. 请相信神是跟我们很亲近的。 Kalau saudara membaca dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat 19 dalam bahasa Indonesia, 如果你在诗篇第19章第34节里面所念的时候呢， dikatakan oleh firman Allah, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. 他是这么说的：主耶稣很接近那种伤心的人， Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. 而且他是帮助那些所碎掉的心的人。 Tuhan itu dekat dengan saudara dan saya. 神很近于你而我， Percayalah ini. 请相信这一点。 Tidak ada orang sedekat Allah dengan kita. 没有任何比神更接近我们的人 Kita 了。 punya suami yang baik, puji Tuhan. 我们可能有一个好的先生， Kita 感 punya 谢主。 istri yang baik, puji 我 Tuhan. 们有一个很良好的太太，也是感谢主。 Saya punya istri baik. 我的太太也是很好的一个人。 Dari semenjak saya pacaran sampai menikah, saat ini 23 tahun sudah saya jalani. 从我们谈恋爱到我们结婚，今年是我们的结婚23周年。 Dia mau menuntun saya kemana saja saya pergi. 我不管去到哪里，他都陪着我呢。 Dia tidak malu menuntun orang buta. 他不觉得丢脸，带了一个盲 Tapi 人。 tahukah saudara bahwa Tuhan lebih dekat daripada suami yang baik, istri yang baik dalam hati kita. 但是弟兄姐妹，你清楚吗？这一些比先生、比太太更接近我们的神还要接近。 Suatu hari suami atau istri yang baik itu akan meninggalkan kita kembali ke sorga. 总有一天，我们好的先生、好的太太，他会离开我们，回到天家。 Tapi Tuhan tetap dekat dengan kita sampai kita tiba di sorga. 是神呢不一样，他会到我们回到天家，他还是很亲近我们的。 Karena dia dekat, maka dia tahu saudara sedang patah hati. 因为他很近我们，所以他知道我们处在什么样的状况之下。 Karena dia dekat, dia tahu bahwa saudara sedang putus asa 因为 dan menyerah. 因为他很亲近我们，他知道我们想要放弃了，我们绝无路了。 Karena dia dekat, maka dia tahu saudara sedang menangis hari ini. 因为他很亲近我们，他晓得我们在哭泣。 Gambaran yang disebut oleh Daud adalah remuk jiwanya. 在这个大卫所描述的，他说心碎了。 Tuhan mengerti tiap tetesan air mata saudara. 耶稣很清楚明白我们所流出的每一滴眼泪。 Kalau saudara membaca dalam Mazmur pasal yang ke-6, 如果说你们在诗篇第6章， ayat yang ke-9, 在第9节，在印尼文8节，在我们的中文的 di bagian B di sana dikatakan sebab Tuhan telah mendengar tangisku. 因为在第2段里面说，因为耶和华听了我的哀哭的声音。 Karena Tuhan dekat pada saudara, maka saat malam atau siang atau kapan saudara menangis, Tuhan mendengar 所以当我 tangisan saudara. 因为耶稣跟我们很接近，每一日每一夜，神都晓得我们的 Biasanya 哭 kalau 泣 orang sedang memiliki masalah, dia hanya bisa menahan tangisan dan dia bisa menahan suaranya. 他如果有一个人在伤心的状况之下，可能他会憋着他的眼泪，或者憋着他的声音，使得别人知道他在痛苦。 Karena beban begitu berat sampai dia tidak bisa mengeluarkan suara ketika dia menangis. 因为他的重担太大了，使得大家哭的时候连声音都没办法发 Apakah 出。 saudara alami itu? 那么你是不是处在这样的状况 Begitu 呢？ beratnya beban saudara sampai saudara menangis tanpa bisa bersuara 那 lagi. 你的重担大到你在哭的时候都没有声音了。
Karena Tuhan dekat dengan engkau, maka Dia dapat mendengar tangisanmu sekalipun tidak ada suara yang terdengar. 因为主耶稣太近我们了，所以不管你有没有发出声音，神都晓得。 Dia tahu beban hidup 他 saudara. 知道我们的重担， Dia dekat dengan 他 saudara. 很近我们，他很亲近我们。 Percayalah Tuhan sanggup memberi kemenangan karena Dia dekat dengan 请 saudara. 相信神有办法把胜利降在我们身上，因为他是很靠近我 Jangan 们的 putus 神。 asa dan jangan menyerah. 请不要绝望，也请不要放弃。 Kita bisa menangis karena kesulitan. 我们可以因为困难而流泪， Tapi Tuhan dekat dan Dia akan memberikan kemenangan 但 kepada 是因为 kita. 神接近我们，所以他会把胜利降给我们。 Nah, yang berikutnya saudaraku, 下一个， bahwa Tuhan itu tidak pernah memandang hina hati kita yang 主 hancur. 耶稣不可能看扁那些心碎人。 Saudara bisa membaca dalam Mazmur 51 ayat 我 19. 们可以在诗篇第51章第19节里面写着， Di sana dikatakan korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. 在里面说你所献上的一个活祭给神，就是你全心心碎的一个心。 Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. 主耶稣不曾看扁那些心碎人的心。 Jiwa yang hancur, hati yang hancur, 就是 tidak dipandang hina oleh Allah. 再一次，神不会看扁那些心碎人。 Ada banyak orang ketika kita menangis, ketika kita mengeluh, ketika kita bercerita, 有许多人，当你在哭的时候，当你在抱怨的时候，当他在诉苦的时候， terkadang orang menghina kita, mengejek kita, merendahkan kita, 许多人可能就看扁我们了，看不起我们， bahkan suka juga mengatakan hal-hal yang negatif. 甚至可能他会讲一些负面的话对于我们。 Pernahkah saudara dikatakan bodoh sama orang lain? 你们是否曾经被人说愚蠢呢？ Pernahkah saudara dikatakan kamu pura-pura karena kau sedang menangis? 那有没有人看到你在哭的时候，他说你是做作而已？ Mereka mengatakan itu karena mereka tidak tahu tangisan saudara berdasarkan dari beban hidup yang sangat berat. 他们会说出那些话，做出那些行为，因为他不晓得你面临的困难有多大。 Saya percaya saudara menangis karena hati saudara yang hancur. 我相信弟兄姐妹，你们哭泣是因为你心碎了。 Saya percaya saudara menangis karena beban hidup yang berat. 我相信主耶稣，你在哭泣的时候，你面临了一些极大的 Mungkin 重 bisnis 担， saudara saat ini sedang 可 tergoncang. 能你的生意已经在摇动 Usaha 了， saudara kurang maju. 你的生意已经走投无路了， Anak-anak saudara begitu nakal. 你的小孩太顽皮了。 Dari kecil saudara sudah pelihara, tapi setelah besar mereka tidak lagi berbaik kepada saudara sebagai orang tua. 从小到大，你们培养他、兼顾他、帮助他，但是直到他们成长了，他们不理你。 Saudara begitu sedih dan merasa gagal dalam perjalanan hidup 或许 ini. 你觉得失望了，你觉得你失败了，在你的人生中没办法。 Saudara menangis di kaki Tuhan. 你可能在神的脚底下，你一直 Dan 哭。 ingatlah bahwa Tuhan itu tidak memandang hina, tidak pernah merendahkan saudara ketika saudara nangis dan saudara berdoa dalam keadaan hancur hati. 请相信，当你在伤心的时候哭泣，对于神抱怨、记得神不曾看扁你，神也不曾瞧不起你。 Saya sebagai hamba Tuhan, 我身为神的仆 saya 人， mendorong saudara kalau saudara sedang menghadapi beban hidup yang berat, masuklah ke kamar dan berdoalah di kaki Tuhan. 我要鼓励大家，当你面临这样的状况的时候，请你回到你自己房间，把门锁起来，来到神的面前，跟他哀求吧。 Tuhan pasti memberi saudara kemenangan. 主必定把胜利降给你。 Mungkin saudara melihat usahamu tergoncang, usaha anak-anakmu tergoncang, usaha menantumu tergoncang. 可能你看到你自己的生意没有进展，你看到你的小孩的生意、你的媳妇儿、你的女婿的生意都没有进展， Saudara tidak perlu malu dan tidak perlu takut. Datanglah kepada Tuhan, berlututlah di kakinya. Tuhan pasti akan memberi saudara kemenangan. 不要觉得丢脸，不要觉得无助，但是你必定来到神的面前，神必须给你力量。 Kalau saudara bergumul untuk anak-anak saudara, menantu saudara, 如果说你为了你的小孩，为了你的女婿媳妇儿来祷告的时候， daripada saudara banyak bicara, lebih baik saudara masuk ke kamar, berlutut di kaki Tuhan, menangis di kaki Tuhan, maka engkau akan lihat bagaimana Tuhan
sanggup menolong saudara. 根据说你说的更多，倒不如你回到神的面前，你跟谁诉苦，神一定会给你最好的出路。 Tuhan tidak pernah memandang hina hati yang hancur. 再次，主耶稣不看扁那一些心碎的人的心。 Yang berikutnya, 下一段， Tuhan sanggup dan berkuasa untuk menyelesaikan persoalan kita. 主耶稣有办法来解决我们的问题。 Tuhan sanggup untuk menyelesaikan persoalan kita. 主耶稣有办法解决我们的问题。 Saudara bisa membaca di dalam ayat yang ke-11. 我们可以在诗篇第6章第11节里面，我们中文是第10节哟。 Ya, nanti Ibu Naomi bisa baca. 好，我就念给大家听。我的一切仇敌都必羞愧，大大惊慌，他们必要退后，忽然羞愧。 Nah, dalam bahasa Indonesia dikatakan begini. Dalam ayat 11 bagian B, mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. 在里面呢，在我们第10节第2段，他说他们必要退后，突然羞愧，顿时之间， Sekejap mata. 就是在顿时之间， Jadi dalam waktu yang singkat, saudara. 就是很短暂的时间里， Daud mengalami satu peristiwa yang membebani hidupnya begitu berat. 大卫经历了在他人生极大的一个重担， Sampai dia katakan, aku lesu karena mengeluh. 甚至他说：“我因为诉苦而感到 Setiap 乏了。” malam dia membanjiri ranjangnya dengan air 所以 mata. 他每一个晚上都是以泪洗面。 Tapi dia bersyukur punya Tuhan 但是他感谢主，他仍然拥有了主， yang sanggup dan berkuasa untuk melepaskan dia. 有办法帮助他释放他。 Dan dikatakan dalam sekejap mata. 它里面说是顿时之间解决了， Dalam waktu yang singkat, 就是在 saudara. 短短的时间可以解决的。 Percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong saudara. 请相信主耶稣有办法帮助大家。 Kalau saudara hari ini sedang memiliki persoalan yang begitu berat, 如果你面临了极大的问题， ada banyak kekhawatiran, ada banyak ketakutan. 很多惊慌，很多不安， Mungkin saudara seperti Daud yang berkata, aku lesu karena mengeluh. 或者你可能像大卫一样，我觉得乏了，因为这样一直诉苦。 Percayalah bahwa Tuhan sanggup memberi kemenangan. 请相信主耶稣有办法把胜利交给你， Karena Tuhan penuh dengan belas 因为 kasihan. 神是充满怜悯 Karena 的 Tuhan 神， dekat dengan saudara. 因为神是接近你的神， Karena Tuhan tidak pernah memandang hina kepada orang-orang yang berdoa kepadanya, yang datang kepadanya dengan hati yang hancur. 因为对于那一些带了心碎的心来到神的面前，神不会看不起， Dan Tuhan sanggup untuk membebaskan kita. 神也有办法让我们释放出。 Yang sangat luar biasa, poin terakhir adalah 最后的一点是最有能力的、最有权力的， karena Tuhan yang saudara dan saya sembah, yang saudara dan saya puja adalah Tuhan yang hidup. 因为你和我所敬拜的，你和我所拥有的神是一个活着的神。 Saudara bisa membaca dalam Mazmur pasal 18 ayat 47. 你们可以从诗篇第18章第47节里面知道是这一段话。 Mazmur pasal 18 ayat 47. 在诗篇第18章第47节是这么说的， Saya sangat senang sekali dengan ayat ini. 我很喜欢这段经 Saya 文， dikuatkan sekali dengan ayat 因 ini. 为这段经文我被刚强起来了。 Apa bunyi ayat itu? 他是这么说的， Dikatakan Tuhan hidup. 他说神是活的神， Terpujilah gunung batuku. 他说无愿我的磐石被人 Dan 称颂， mulialah Allah 愿救我的神被尊荣， penyelamatku. 拯救我的神。对不起，在中文是46节， Tuhan itu hidup. 他说耶和华是活的神呀， Dia kuat seperti gunung batu. 他死的像磐石一样那么的坚固， Dan dia punya kasih bisa menyelamatkan kita. 他的爱有办法拯救我们。 Tuhan hidup berarti dia dengar doa kita. 神活的，所以他是听垂我们的祷告 Tuhan 的 hidup 神。 berarti dia dengar tangisan kita. 再次，神活着，他听了我们的哭泣。 Tuhan hidup berarti dia dengar keluhan kita. 他说神是活的，所以他听了我们所有的抱怨。 Dan dia punya kuasa kekuatan seperti gunung batu.
以及他拥有了一个像磐石一样的权柄。 Gunung batu bicara tentang kekuatan yang tidak berubah. 磐石这边是谈到说一个不可能变的 Saudara tahu 力 tidak 量。 ada gunung yang bisa berubah. 你可以相信，没有一座山是可以改变 Dia 的， tetap ada di tempat itu. 它永远都是在那个地方。 Dan Tuhan punya kasih yang bisa menyelamatkan saudara dan saya. 而且神拥有了一个爱，可以拯救我们的。 Tuhan saudara hidup. 你的神是活的神， Tuhan yang bukan mati. 神我不是死去的神， Maka matanya, telinganya tertuju kepada 他 saudara. 的眼睛、他的耳朵都是给你的， Dan kuasanya sanggup menyelamatkan 他的 kita. 权柄有办法拯救我们。 Apa yang saudara perlukan dari Tuhan yang hidup? 在这个神活的神，你需要什么呢？ Mungkin saudara berkata, saya perlu mujizat. 可能你说我需要奇迹呀， Dia sanggup melakukannya. 他有办法给你奇迹， Karena dia mau menyelamatkan saudara. 因为他想要拯救大家， Dari masalah yang membuat saudara merana. 从你无助的一个问题里， Dari masalah yang membuat saudara sedih dan susah. 在于你伤心的问题里， Tuhan kita hidup. 我们的神是活的神， Dia mau menyelamatkan kita dari sakit penyakit. 他要拯救我们从我们的病痛。 Tuhan kita hidup. 我们的神是活的神， Dan dia mau melepaskan kita dari kelesuhan karena beban hidup yang 他 berat. 要让我们觉得轻松。 Tuhan kita hidup. Dia mau menghapus air mata saudara. 我们的神是活的，他想要擦干我们的眼泪。 Sehingga mulai hari ini dan seterusnya saudara tidak perlu lagi membanjiri ranjangmu dengan air mata setiap malam. 使得从今之后，你不需要在你的毯子上哭 Tuhan 泣。 kita hidup. 我们的神活的， Dia sanggup untuk memulihkan sakit hati saudara. 他有办法医治你的伤心之处。 Pertanyaannya adalah, 问题是说， kalau kita punya Tuhan yang hidup, 如果我们拥有这样 yang 子的 bisa 神， mendengar, 也可以听我们的神， maukah saudara datang membawa semua beban hidupmu kepada Tuhan? 是否你愿意把你所有的重担都带到他的面前 Maukah 呢？ saudara datang di kaki Tuhan dan berdoa kepadanya? 你是否愿意来到他的脚下，跟他祷告呢？ Kalau engkau adalah orangnya, 如果你是这些人， saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada 你 saudara. 可以把你的右手放在你的胸前， Katakan, Tuhan, aku perlu Tuhan 你 hari 跟 ini. 说：“主呀，我需要你，今天需要你。 Aku sedang dalam keadaan yang susah. 我处在一个很困难的一个状况之下， Saya sedang menangis hari ini. 主，我在哭泣。 Taruh tanganmu di dada. 放你的手在你 Kalau 的 saudara 胸前。 berkata, aku sedang lesu, Pak. 你如果说我已经捂住了呀， Karena aku mempunyai hutang yang banyak dan aku tidak tahu bagaimana jalan 因 keluarnya. 为我拥有了很庞大的债务，我没 Setiap 有路 kali 了。 aku memikirkannya, aku rasanya capek dalam hidup 每 ini. 次想到那个债务，我就觉得很累、疲累。 Sakit penyakit saya membuat saya harus minum obat setiap hari dan capek minum obat. 我的病痛使我必须要服用了这些药，我也累了。 Tuhan sanggup menolong saudara. 主耶稣有办法帮助大 Taruhlah 家， tangan kanan saudara 把 di 你的 dada. 右手放在你的胸前。 Dan yang mungkin saudara berkata, saya sedang sakit hati, Pak. 如果有人说神啊，我是一个有伤心之心的人， Saya sakit hati dengan orang-orang yang baik, dengan yang ada di sekeliling saya, dan saya anggap dia baik. 我对于那些我觉得他是好人的 Tapi 人， dialah yang menghancurkan usahaku. 但是往往是他毁了我的 Dia 人生， menghancurkan masa depanku. 往往他毁了我的未来。 Tuhan sanggup menolong saudara. 主耶稣有办法帮助你们， Taruhlah tangan kanan saudara di 放你的 dada. 右边在你的右手在胸前。 Dan yang terakhir, kalau saudara 最后 hari ini 如果今天 berjalan tanpa Tuhan, 你在走的时候不 saudara 带着神， merasa bahwa dirimu sanggup mengatasi hidup ini tanpa Tuhan. 你觉得我没有神我也可以做到的。 Saudara diberkati dengan harta, baik. 没错，你因为财富 Saudara 被祝 dikasih 福了， kepintaran, puji Tuhan. 没错，你有智慧。 Saudara punya anak, punya mantu yang berhasil, puji Tuhan. 如果你今天有一个成功的家，感谢主。 Tapi itu bukanlah kekuatan untuk menghadapi persoalan. 但是这些不是你面临问题的力 Kalau 量。 saudara selama ini berjalan tanpa Tuhan, 如果你这段时间你在走过你的人生是 tidak 没有 heran 带 kalau 神， saudara datang ke manusia lain, saudara kecewa dan dihina. 那如果你到别人面前，你觉得被侮辱了，当然 Datanglah 了， kepada Tuhan yang hidup. 因为你没有来到活的神的面前。 Jika saudara mau menerima Dia, 如果你 di 想要 hati 接受 saudara, 他在你的心里面， taruhlah
bawa tangan kanan 你 saudara 也 di 可以 dada. 把你的右手放在你的胸前。 Saya akan berdoa untuk 我 saudara. 要为大家祷告。 Bapa kami dalam 我 sorga, 们天上的父 Kau，melihat setiap tangan yang ditaruh di dada 你看到 mereka. 每一个所有人的手， Mereka yang sedang bersedih, 他们伤心的， mereka yang sedang berputus 他 asa, 们绝望的， mereka yang merasa 他 gagal, 们觉得失败 mereka yang 的， merasa hancur, 他们觉得已经无助 dan 的。 ada di antara mereka yang selama ini susah tidur. 有一些那些没办法睡觉 Sekalipun 的， mereka sudah minum obat tidur, tapi mereka tidak bisa 可 tidur. 能他们已经吃了安眠药，但是还 Setiap 是没 malam 办法 mereka 睡。 menangis di atas 每一天 ranjangnya. 晚上都在他的毯子上哭 Ada di 泣， antara mereka yang takut dan 其 khawatir. 中在当中有一个害 Bapa 怕 di 的。 sorga, Engkau 天 mengasihi 上的父，你们 mereka. 爱他们， Kami minta belas 我们请求你 kasihan-Mu. 的怜悯。 Kami tahu Engkau dekat dengan 我们知道你 kami. 很亲近 Kami 他 tahu 们， Engkau mendengar 我 doa 相信，我们 kami. 相信你听 Karena 垂 Engkau 他们的 Tuhan yang 神， hidup. 因为你是活 Engkau 着的神。 jamah hati 主 mereka 耶稣， ya 你触 Tuhan. 摸他们， Kami juga berdoa ya 我们也 Tuhan. 是祷告 Untuk 着。 mereka yang rasa lesu. 他觉得说疲 Karena 累 beban berat. 的，因为他有重 Karena 担 sakit 的， penyakit. 有病痛的， Karena ada banyak hal yang 因为 membuat mereka 因 tertekan. 为许多问题 Hamba 压着 berdoa 他 dalam 们。 nama 我们在 Yesus. 奉主耶稣的 Berilah 名， kelegaan pada 给他们 mereka. 释放在 Sebab 他 Engkau 里面。 berjanji, 主耶稣，你 setiap 承 orang 诺 yang letih lesu 每 dan 一 berbeban 个 berat, 有疲乏、 jika 烦恼 datang 苦重担的人 kepadamu, 来到你的面前， Engkau akan memberikan 主耶稣， kelegaan 你给他们释放自 di 由。 dalam nama 奉 Yesus. 主耶稣的名， Dan kami percaya 我们也相信， mereka yang sakit hati pun Tuhan pulihkan. 有伤心的人也是你 Beri 医治 mereka 他们， kekuatan 给 untuk 他们 bisa mengampuni. 新的力量可以饶恕那 Beri 些 mereka 人。 kekuatan 给他 untuk 们 bisa 力量， mengasihi 有 orang yang 办 telah 法 merugikannya. 爱护那些伤他们的 Beri 人。 mereka kekuatan 给 untuk 他 bisa 们力 mengasihi 量 orang yang telah 是的， melukainya. 他们可以爱伤了他们的人， Beri mereka kekuatan untuk bisa mengampuni Kita orang yang yang telah mempersalahkan 有 dirinya. 办法饶恕那些责怪他们的人。 Dalam nama Yesus. 奉主耶稣的名， Mujizat terjadi. 奇迹出现。 Dan mereka yang selama ini hidup tanpa Tuhan. 他们那些无神论 Kami 的人， percaya belas kasihan-Mu 我们 ada di antara 相信 mereka. 你的怜悯也在他 Kau 们当 datang untuk 中。 mencari dan menyelamatkan yang 你 hilang. 来寻求那些失去 Mereka 的， adalah orang-orang yang terhilang 他 ya 们就是那 Tuhan. 些失去的 Dan 人。 kalau hari ini mereka mau menerima 今 Engkau, 天如果他们要接受 Masuklah 你 di 的 hati 话， mereka. 主耶稣进入他们的心， ampuni dosa 原 mereka. 谅他们的罪恶， Sucikan oleh 请 darah-Mu. 洁净，用你的宝血洁净 Tulislah 他 nama 们， mereka dalam buku kehidupan di 把 sorga. 他们的名记在人生中的 Terima 生命 kasih 记里面。 Tuhan. 谢谢你，主， Kami percaya 我们相信 malam hari ini, 今天、 hari ini, 今天、 pagi hari ini, 早上、 siang hari ini, 中午、 hari ini, 今天晚上， Tuhan sudah memberi kemenangan 主耶 kepada 稣已 setiap 经 orang 把 percaya. 胜利给了我们。 Terima kasih Tuhan. 感谢主耶 Di 稣， dalam nama Yesus, 奉主耶稣的 kami 名， berdoa dan 我们祷 bersyukur. 告以及感恩。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Shalom saudara, Tuhan pasti berkati saudara. 平安，上帝必定祝福你们。 Shalom, Gembala dan seluruh pengerja Mandarin Service CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Chen Willing yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah online minggu depan tanggal 21 November 2021 akan dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Yotoraharjo disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah tersebut akan disertai pula dengan ibadah raya bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 yang akan dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Yotoraharjo disertai dengan perjamuan kudus dan ibadah secara online mulai pukul 7 untuk ibadah dewasa muda atau young adult, ibadah youth dan junior bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu 20 November 2021 pukul 16 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Mordecai Levy dengan tema sepanjang bulan November Cancel. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBI PRJ CK7.
Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain sebagainya dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website kerekening persembahan CK7. BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus, dapat dipesan langsung di Tokopedia Integrity Online Store. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah onsite di GBI PRJ Group CK7, maka Bapak Ibu wajib melakukan booking seat melalui aplikasi GBI PRJ Group CK7 via mobile phone baik melalui App Store untuk iOS maupun Google Play Store untuk Android. Berikut langkah-langkahnya. Bapak Ibu harap mendownload terlebih dahulu aplikasi GBI PRJ Group CK7 di Google Play Store atau App Store. Lakukan registrasi dengan mengisi data-data pribadi yang diminta. Setelah selesai mengisi data-data pribadi tersebut dengan benar, maka Bapak Ibu akan menerima 6 angka OTP melalui SMS di mobile phone atau di email Bapak Ibu sekalian. Dan harap masukkan 6 angka OTP tersebut dengan benar agar dapat melanjutkan tahap berikutnya. Kemudian klik 3 garis yang posisinya berada di kiri atas layar mobile phone Bapak Ibu sekalian, atau dapat juga klik logo kursi dengan tulisan onsite yang berada di posisi bawah sebelah kanan nomor 2. Sebelum booking e-ticket onsite, harap Bapak Ibu membaca fakta kesepakatan mengikuti protokol kesehatan dan disclaimer ibadah onsite GBI PRJ Group CK7. Setelah Bapak Ibu menyetujui isi dari fakta kesepakatan dan disclaimer tersebut, harap memberi centang di kotak tanda sudah membaca dan menyetujui isi fakta dan disclaimer serta dilanjutkan step berikutnya. Bapak Ibu harap mengisi cabang dan jam ibadah onsite yang dipilih. Kemudian klik submit. Lalu Bapak Ibu akan mendapatkan nomor e-ticket untuk ibadah onsite sesuai yang Bapak Ibu pilih jika seat masih tersedia. Jika tidak tersedia lagi, maka Bapak Ibu dapat memilih tempat dan jam ibadah yang lainnya. Booking e-ticket dapat dilakukan setiap hari Senin, mulai pukul 9 pagi untuk ibadah onsite hari Minggu yang akan datang, demikian untuk minggu-minggu seterusnya. Booking e-ticket mulai dilakukan 6 hari sebelum hari H. Selamat bertemu di ibadah onsite GBI PRJ Group CK7. Berikut kami sampaikan tata cara mengikuti ibadah onsite di GBI PRJ Group CK7. Pastikan di mobile phone Bapak Ibu sudah memiliki aplikasi Peduli Lindungi dan sudah terdaftar di aplikasi tersebut. Setiap yang hadir wajib mendaftar secara personal di mobile phone masing-masing. Pada saat Bapak Ibu tiba di tempat ibadah, wajib untuk scan aplikasi Peduli Lindungi dengan status berwarna hijau. Kemudian Bapak Ibu memperlihatkan e-ticket, tanda bahwa Bapak Ibu sudah terdaftar di ibadah tersebut kepada pengerja gereja yang bertugas. Harap Bapak Ibu hadir di tempat dan jam ibadah sesuai dengan yang Bapak Ibu booking. Untuk saat ini sesuai ketentuan, maka yang diperkenankan mengikuti ibadah onsite berusia 18 sampai dengan 60 tahun. Bapak Ibu wajib menggunakan masker medis dengan suhu tubuh maksimal 37,3 derajat Celcius. Sebelum memasuki ruang ibadah, Bapak Ibu diminta untuk memakai hand sanitizer serta menginjak alas kaki khusus yang menggunakan disinfektan. Kemudian Bapak Ibu harus mengikuti security check demi untuk keamanan dan kenyamanan dalam mengikuti ibadah. Setelah itu Bapak Ibu harap scan e-ticket sampai keluar tanda e-ticket Bapak Ibu berhasil di check-in.
Sebelum memasuki ruang ibadah, Bapak Ibu dapat memperlihatkan e-tiket Bapak Ibu yang sudah berhasil di-check-in tersebut kepada pengerja gereja yang bertugas. Khusus minggu pertama dan ketiga, setelah scan e-tiket, Bapak Ibu harap mengambil roti dan anggur perjamuan kudus sebelum mengikuti ibadah di tempat yang tersedia. Ruang ibadah on-site sudah disteril dengan menggunakan disinfektan khusus yang dipesan langsung dari USA yang mendapatkan EPA approved. Selama mengikuti ibadah on-site tersebut, Bapak Ibu diminta untuk tetap mengikuti protokol kesehatan seperti wajib tetap menggunakan masker medis, hindari berkerumun, tidak memindahkan atau menggeser kursi. Setelah selesai mengikuti ibadah, harap Bapak Ibu keluar dari ruangan ibadah sesuai arahan dari worship leader dan tetap menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk KUL Gabungan Mandarin Service akan diadakan pada hari Kamis 18 November 2021 pukul 7 malam yang akan dilayani oleh Bapak PDM Insinyur Aryoto Wisanto MSc. KUL tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk informasi link, ID serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp di 0812 1286 4902. Dan bagi jemaat KUL yang membutuhkan dukungan doa serta ingin memberikan kesaksian di KUL Mandarin, dapat menghubungi Ibu Jocelyn di WA 0878 8861 2777. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling, dapat menghubungi Bapak PDP Suryadi di WA 0819 0826 8833. Di masa pandemi COVID-19 ini, ada satu hal yang tiba-tiba booming, yaitu online shopping. Begitu mudahnya kita berbelanja online, hemat waktu, dan banyak penawaran menarik yang bisa bikin kita hemat dalam membeli kebutuhan kita. Tapi hati-hati ya ibu-ibu, jangan sampai kebablasan. Nanti bukannya hemat, malah kalap dan jadi kecanduan belanja online. Mari dapatkan tips berbelanja online yang sehat sesuai kebutuhan dan kemampuan tentunya. Jangan lewatkan Share and Talk WOI CK7 live streaming via YouTube channel GBI PRJ CK7 pada hari Kamis 25 November 2021 pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan narasumber Pastor Leonardo Syamsuri, SE, MBA, MTH dan Pastor Lee Liman Rosalin dengan tema Belanja Online Yuk. Pastikan ibu-ibu mengikuti Share and Talk yang menarik ini yang tentunya akan menambah wawasan para ibu-ibu. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan dan berbahagialah pada saat kita berada di padang gurun tersebut. Kisah nyata perjalanan hidup Pastor Billy Lantang pada saat ia divonis dengan penyakit kanker. Bagaimana ia dapat melewati masa-masa yang sulit pada saat di padang gurun tersebut? Ikuti ibadah Cancer Ministry pada hari Sabtu 27 November 2021 pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat bersama Pastor Billy Lantang dengan tema My Journey in the Desert. Live streaming di YouTube channel GBI PRJ CK7. Don't miss it. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. JK7华语堂的同工和今天参加网上敬拜的会友们，当我们还未进入祷告的事项前，让我们一起先讲第三个五旬节的意义，因为我们相信，当我们说出来后，那么事情就会成就在我们的生命里。圣经这么说。哥林多后书第4章13节，但我们既有信心，正如经上记着说：“我因信，所以如此说话。”我们也信，所以也说话。第三个五旬节的意义，第三个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超过当时在亚述撒节所发生的。第三个五旬节将会是主耶稣再来前最大和最后的灵魂收割。第三个五旬节将兴起耶利米的一代，
即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的年轻人。第三个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方到西方，最后回到耶路撒冷。第三个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，之后主耶稣就会再来。来吧，在加督救华语堂的同工和会友，让我们一起为我们的国家印度尼西亚祷告。圣经这么说，历代志下第7章14节，这曾为我民下的指明，若是这杯祷告寻求我的面，传理他们的恶行，我并从天上垂听，方免他们的罪，医治他们的地。天父，求你饶恕我们，方免我们的国家，阿主。但愿你从一切的瘟疫、新冠病毒和灾害恢复我们的国家，让每个向上帝呼求的人得着成就。我们祷告，让全体这加督救华语堂的同工和会友都能脱离新冠病毒和全球性经济危机的影响。奉主耶稣基督名，我们也要奉耶稣的名，对新冠病毒和全球经济危机说：住了吧，静了吧。我们要为Jokowi总统和Maruf Amin副总统祷告，求你这给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定都是按照上帝的旨意。我们也为治疗新冠肺炎的医护团队祷告，愿上帝羔羊的血能保护他们，遮盖他们和他们的家人。上帝是给他们健康。今天我们要感谢他的仆人，蛮有能力来传讲上帝的道。求你大大的祝福你的仆人，阿们。我们也要为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求上帝祝福他的健康，他的家人，使他的牧养事工，使他这西杯使用成为第3五旬节的使者来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们的这加督救牧师长许愿者医生牧师祷告，求上帝祝福他的健康并家人。愿他的妻子 Olivia、孩子、媳妇和孙儿们都蒙福。上帝成为他仆人和家人的盾牌和帮助。上帝也赐福你仆人在这加督救的牧养生空，是我们所有在这加督救的子民配得在上帝面前。我们也为伯特利教会、神的教会、Oral Roberts 大学和世界福音联盟祷告，愿上帝使用他们赢得更多的灵魂。也为在这加督救兴起耶利米的一代祷告，求上帝大大使用他们。我们也为每一位同工和在今天这加督救参加网上敬拜的会友们祷告。我们为有病的祷告，上帝已医治他们，但重担的求上帝这给他们安息。需要答案的，上帝已经应允他们。奉耶稣基督的名，让每位上帝的子民能脱离全球性的经济危机和疾病。上帝大大的祝福他们，阿们。全体同工和这加督救华语堂的会友，请举手领受上帝
通过他仆人这个tujuh牧者的嘱咐。 Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi Anda semua dari serangan pandemik COVID-19. God bless you all.